Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Pada hari ini kita akan mempelajari bab 3 algoritma di bawah tajuk pembangunan algoritma. Okey, jadi untuk dalam video pada kali ini saya akan membincangkan mengenai algoritma sort. Okey, jadi algoritma sort ni ada dua, iaitu algoritma bubble sort dan juga bucket sort. Okey, jadi kita akan pergi one by one, okey, satu persatu. Okey, kita akan tengok dulu untuk kita akan tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama adalah bubble sort. Okey, bubble sort ini ialah satu teknik pengisihan yang mudah untuk mengisih item-item dalam senarai mengikut urutan menaik atau menurun. Okey, jadi bubble sort ni dia mudah. Dia lebih simple untuk bila kita nak susun barang. Okey. Jadi kita tengok lagi ya. Okey, jadi untuk bubble sort ni dia bermula dengan membandingkan dua item pertama dalam senarai. Jadi cara untuk kita menyusun item-item ataupun barang-barang dalam senarai yang kita ada adalah dengan kita bandingkan dulu dua item pertama. Kemudian kita akan bandingkan lagi item-item yang seterusnya sehinggalah kita mendapat susunan yang kita inginkan. Okey, jadi ada dua jenis susunan ataupun isihan. Iaitu yang pertama yang melibatkan urutan yang menaik dan yang kedua adalah urutan menurun. Okey. Jadi untuk urutan menaik ini di mana kita akan susun item-item bermula daripada nilai yang kecil sehingga nilai yang besar. Sebagai contoh, kalau kita nak menyusun nombor 1 hingga nombor 5, jadi apabila kita nak menyusun secara menaik, kita akan susun daripada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kalau untuk isihan menurun pula, kita akan bermula daripada kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, boleh faham semua? Okey, kita akan pergi ke seterusnya. Okey, jadi teknik isihan ini seperti yang saya cakap sebentar tadi, dia akan bermula dengan membandingkan dua item pertama dalam senarai. Okey, jadi item pertama dalam senarai kita ada fail warna kuning ni dan juga kita ada buku nota warna pink ni. Okey, ini adalah item yang pertama untuk fail. Kemudian kita ada item kedua iaitu buku ni. Okey, ini adalah senarai kita. Senarai ini ialah senarai alat tulis. Okey, jadi kita akan susun item-item dalam senarai ini mengikut harga dia lah. Okey, harga tu maksudnya nilai dia. Okey, jadi kalau untuk urutan menaik, kita tengok item pertama kita dan juga item kedua kita. Okey, sekiranya kita nak tengok urutan menaik, kita kena pastikan item pertama mestilah nilai dia lagi kecil daripada item yang kedua. Jadi, kalau sekiranya item pertama lebih besar daripada nilai item kedua, kita akan tukar. Okey, tengok ni. Adakah nilai fail ini RM5 lagi besar daripada nilai buku ini? Kalau besar, kita kena tukar. Okey. Kemudian tengok lagi. Okey. Sebab dia besar kan? Okey, jadi kita kena tukar dia. Okey. Seterusnya kita tengok lagi untuk isihan yang melibatkan urutan menurun. Jadi item pertama dengan item kedua ini akan bertukar tempat sekiranya nilai item yang pertama lebih kecil daripada nilai item yang kedua. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok di sini, nilai fail ini lagi besar berbanding dengan nilai buku ini. Okey, jadi adakah kita kena tukar dua ni? Okey, sebab ingat ya,
Maksud di sini adalah urutan menurun. Bila urutan menurun, maksudnya nilai yang pertama kena besar berbanding nilai yang kedua. Okey, jadi adakah nilai pertama lagi besar berbanding nilai yang kedua? Okey, jadi kita tengok sini nilai file ini lagi besar. Jadi apabila nilai file besar, kita tidak perlu tukar. Okey. Seterusnya, okey. Kita akan buat perbandingan kedua-dua item ini yang bersebelahan sehinggalah berterusan. Okey, sehinggalah ke item yang terakhir. Okey. Pertama sekali kita akan banding dulu harga file ni dengan harga buku ni. Kemudian kita akan banding lagi item kedua ni dengan item yang ketiga. Okey, maksudnya kalau kat sini kita akan bandingkan buku nota ni dengan harga gam pula. Okey, kemudian kita dah siapkan tu, kita banding pula harga gam ni dengan harga gunting. Kemudian harga gunting ni dengan harga pensel warna ni. Jadi kita akan tukarlah sehinggalah kita mendapat susunan yang kita inginkan. Sama ada susunan menaik ataupun susunan menurun. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, supaya pelajar lebih faham. Okey. Jadi di sini kita buat isihan urutan menaik. Okey, apabila menaik kita kena ingat. Maksudnya kita akan susun daripada item yang nilainya kecil sehinggalah item nilai besar. Okey, jadi untuk langkah yang pertama, kita ambil kita ambil dulu senarai item yang ada. Okey, kita letak dulu sini. Okey, so sini kita ada harga-harga di sini. Okey. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok dulu item yang pertama dan juga item yang kedua. Okey, sebab nak menaik, jadi kita nak daripada yang kecil dulu kat depan. Okey, bila yang kecil dulu kat depan, adakah nilai file ini lagi kecil dengan nilai buku? Okey, sekiranya tidak, kita kena tukar dia. Okey, kita tukar dia. Jadi, file ini akan berada di kedudukan yang kedua. Kemudian, buku ini kita letak di kedudukan yang pertama. Sebab nilai buku ini lagi kecil berbanding dengan nilai file. Okey. So, daripada langkah yang kedua ini, terlihat lagi. Okay? Ini langkah yang kedua yang kita telah pun sedia tukar tadi. Okey. Kemudian, kita pergi pula ke item. Kita banding pula item yang kedua dan item yang ketiga. Okey. Ni kita banding pula item file ini dengan item gam. Okey, yang mana lagi kecil? Yang mana lagi kecil kena ke depan. Okey, jadi sekarang ni sebab gam ni lagi kecil. Jadi file ini akan bergerak ke kedudukan yang ketiga dan gam ini akan bergerak ke kedudukan yang kedua. Okey. Kita buat lagi dengan item yang ketiga dan item yang keempat. Okey. Tengok pula file ni harga dia adakah lagi kecil berbanding dengan harga gunting. Okey, kalau lagi kecil kita tak payah tukar. Tapi disebabkan oleh harga dia lagi mahal, jadi kita kena tukar. Sebab kita kena ingat kan, kita buat urutan menaik. Okey, so kita tukar lagi. Kita tukar lagi dia. Okey. Okey, kemudian kita dah siap tukar tadi. Kemudian kita tengok lagi. Adakah harga file ni lagi kecil berbanding dengan harga pensel warna? Okey, bukan sebab harga file ni lagi mahal berbanding dengan harga pensel warna. Jadi kita kena tukar lagi file ni ke kedudukan yang terakhir. Okay, dan kita letaklah pensel warna di kedudukan yang keempat. Okey. Okey, sampai di situ kita bermaksud kita dah siap bubble sort yang pertama. Kita dah pun susun ke semua item-item kita. Tapi kita tengok balik. Adakah semua item kita tersusun? Okey, adakah kita tengok ni. Yang pertama harga dia RM3. Yang kedua harga dia RM1.50. Okey, yang ketiga harga dia RM2. Yang ni RM3.50. Yang ni RM5. Adakah harga barang-barang ini tersusun dengan menaik? Okey, kalau bukan, kita kena bermula lagi daripada item pertama kembali. Kita buat balik. Kita ulang balik langkah-langkah tadi. Okay, kita bandingkan pula item pertama, iaitu buku nota ni, dengan item yang kedua. Okay, kita pergi ke langkah yang seterusnya, iaitu langkah 6. Di mana kita tukar
kedudukan gam dan juga kedudukan buku nota. Okey, kita tukar sebab harga gam ini lagi kecil berbanding dengan harga buku nota. Okey, kita ulang lagi. Kemudian langkah yang seterusnya, kita bandingkan pula buku nota dan harga gunting. Okey, disebabkan harga gunting ini lagi kecil, jadi kita tukar lagi. Okey, tukar lagi dia. Maksudnya gunting ini akan berada di kedudukan yang kedua, kemudian buku akan berada di kedudukan yang ketiga. Okey, kita pergi lagi ke nextnya. Kita tukar lagi untuk item yang ketiga dan juga item yang keempat. Okey, kita tengok sini harga. Adakah harga buku nota ini lagi kecil berbanding dengan harga pensel warna? Okey, tengok. Okey, kalau kita tengok di situ, maksudnya kita tak perlu tukar. Sebab harga dia sudah pun seimbang. Maksudnya harga buku nota ini lagi murah berbanding dengan harga pensel warna. Okey, jadi dikekal di situ. Kemudian kita compare pula pensel warna ni dengan file. Adakah harga pensel warna ni lagi murah berbanding dengan file? Okey, pensel warna ni lagi murah berbanding dengan file. Jadi kita tidak perlu tukar. Okey, jadi kita semak pula. Adakah semua urutan dalam ni sudah pun selesai ataupun kita perlu lagi buat bubble sort yang lain. Okey, kita tengok. Harga yang pertama RM1.50. Okey, harga yang kedua RM2. Maksudnya harga gam ini lagi murah berbanding dengan harga gunting. Okey, harga gunting ini adakah lagi murah berbanding dengan harga buku nota? Ya. Okey, adakah harga buku nota ini lagi murah berbanding dengan harga pensel warna? Ya. Okey, adakah harga pensel warna ini lagi murah berbanding dengan harga file? Ya. Okey, so jadi apabila anda sudah menyemak dan senarai ini telah putus susun, bermaksud anda telah pun menyusun dengan sempurna menggunakan bubble sort. Okey. Tamat di situ untuk bubble sort. Kita tengok pula untuk bucket sort. Okey. Apa itu bucket sort? Bucket sort ini adalah satu teknik untuk mengasingkan item-item dalam senarai tertentu ke dalam baldi. Okey, bucket ni kan dalam bahasa Melayu dia baldi. Okey. Seterusnya item-item di dalam baldi ini akan diisih dan disusun semula ke dalam senarai. Okey, jangan risau. Kita akan tengok satu persatu supaya anda lebih faham. Kita tengok lagi. Okey. Jadi bucket sort ini adalah satu teknik penyusunan ataupun isihan yang bermula kita dengan mengelompok data mengikut kumpulan. Okey. Jadi kita gunakan senarai yang sama seperti tadi. Cuma di sini kita ada bucket, iaitu kelompok ataupun kumpulan. Jadi kita akan tentukan kumpulan-kumpulan dia. Okey, sebagai contoh di sini saya letakkan ada 3 bucket di sini. Okey. 3 bucket ni saya tentukan nilai untuk setiap bucket ni. Contohnya bucket merah ni, saya tentukan bahawa nilai dia, nilai yang maksudnya sini, item apa yang akan berada dalam nilai ini. Okey. Jadi untuk bucket merah ni, saya memilih untuk item-item yang berharga dari RM0 sehingga RM2. Okey. Kemudian untuk bucket biru ni, saya tentukan untuk harga barang yang bernilai RM2.01 sehingga RM4. Kemudian untuk bucket kuning, saya tentukan harga dia bermula dari RM4.01 sehingga RM6. Okey. Jadi, okey pelajar, dengar ya. Apabila anda menulis kod ataupun anda ingin membuat pengelompokan data, apabila ianya melibatkan perpuluhan. Okey, macam di sini kita tengok kan, sebab nilai harga kan dia ada perpuluhan. Okey. Jadi adalah sangat penting pelajar ingat ya. Apabila kita menggunakan perpuluhan, kita kena pastikan nilai perpuluhan kita tu tepat. Okey. Sebagai contoh di sini. Contohnya macam harga gunting ni RM2.
Okey, jadi RM2 ni kita dengan jelasnya kat sini sebab saya dah tentukan nilainya macam ni. Jadi kita boleh tentukan terus bahawa gunting ini akan berada di dalam bakul merah ini. Okey. Tapi sekiranya pelajar tidak menentukan kelompoknya dengan baik. Okey. Contohnya macam mana? Contohnya pelajar letak nilai untuk buket merah ini 0 hingga RM2. Kemudian pelajar letak pula buket yang biru ini RM2 hingga RM4. Jadi apabila item gunting ni harga RM2, dia akan mengalami konflik. Jadi dia nak masuk dalam bakul yang mana? Adakah dia akan masuk dalam buket merah ataupun dalam buket biru? Jadi di situ dia akan menimbulkan ralat. Okey? Jadi pelajar kena faham yang ini. Okey, kita akan teruskan kepada bucket sort. Okey. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok harga file. Okey, harga file ni adalah RM5. Kita masukkan ke dalam bucket yang mengandungi range harga dia. Okey, jadi sebab dia RM5 dia akan masuk dalam bucket kuning. Okey. Kemudian kita akan tengok pula untuk buku nota. Harga dia RM3. Jadi dia akan masuk dalam bucket biru. Okey. Kemudian seterusnya kita akan tengok lagi untuk harga gam. Untuk harga gam kita akan masukkan dia ke dalam bucket merah sebab harga dia RM1.50. Kita akan masuk dalam bucket. Okay, next. Next adalah harga gunting. Okay, harga dia adalah RM2. Jadi kita akan masukkan dia ke dalam bucket merah. Okay, bagaimana pula dengan pensel warna? Kita akan masukkan dia ke dalam bucket biru. Sebab harga dia RM3.50. Okey, jadi pelajar, setelah kita tamat, maksudnya kita kelompokkan item-item tersebut. Jadi, kita akan isi setiap item di dalam baldi ini menggunakan bubble sort. Okey, macam kita belajar tadi kan. Okey, jadi kita pun susunlah item tu sehinggalah kita dapat susunan yang macam ni. Okay, ini sebab kita nak gunakan untuk isihan menaik. Jadi kita akan susun untuk setiap baldi menggunakan bubble sort yang telah kita belajar sebentar tadi. Okey, selepas kita susun dalam setiap bucket, kemudian ambil balik senarai dalam setiap bucket tu, susun balik secara menaik dalam senarai. Jadi kita akan dapatlah senarai dia sama macam senarai dalam bubble sort tadi. Okey, jadi untuk bucket sort ni sebab dia ada bilangan baldi. Jadi sebenarnya berapa banyak baldi yang kita perlu. Jadi dia bergantung kepada pengatur cara, iaitu anda sebagai pelajar. Okey. Dan bilangan item dalam senarai yang perlu diisi. Jadi kita akan tengok kesesuaian. Sama ada berapa banyak bilangan item yang ada dengan bilangan baldi yang ada. Okey. Sebagai contoh, kalau bilangan item tu ada 100, takkan anda nak letak 2 baldi je. Okey, paling maksudnya ni anda mungkin boleh letak 10 baldi supaya proses penyusunan dia tu lagi cepat dan juga lagi efisien. Okey. Okey, jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi sebarang soalan boleh kemukakan kemudian.